بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang disegani Al-Fadil, Tuan Pengerusi, Tuan Imam dan seluruh saf kepimpinan Jawatan Kuasa Surau Jumaat Wangsa Melawati, tuan-tuan guru, sidang hadirin muslimin, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengurniakan ruang dan kesempatan untuk bersama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada Sayyidul Ayyam, tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah. Besok merupakan hari Syak, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah memilih kita untuk kita menerima tarbiyah Ramadaniyah. Kerana hadirin sekalian, barang siapa yang menempuhi tarbiyah Ramadaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dengan anugerah dan maqam, kedudukan dan status yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai la'allakum tattaqun. Dalam bahasa Arab, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la'allakum, ia di-i'rab sebagai musta'nafah ta'liliyah. Artinya hadirin sekalian, apabila kita menempuh tarbiyah Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab, pengharapan, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan la'allakum tattaqun. La'alla musta'nafah ta'liliyah, dengan maksud kalaulah kita ikut segala peraturan dan dawabitnya, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan maqam taqwa yang sebenar kepada kita. Sebab itulah digunakan la'allakum tattaqun. Pasti kita dapat taqwa, tetapi dengan syarat kita mengikuti segala peraturan, segala dawabit yang ditentukan di dalam syarak. Dalam bahasa Arab ada beza di antara la'alla dengan laita. Sekilas pandang hadirin sekalian, kedua-dua perkataan ini membawa maksud mudah-mudahan. Kalau terjemahan kita yang biasa, la'allakum itu maksudnya mudah-mudahan kamu akan bertakwa. Dan di dalam Al-Quran ada kalimah lain,
Kalau kita terjemahkan juga, ia juga membawa maksud mudah-mudahan, iaitulah perkataan terakhir di dalam ayat akhir. Perkataan di dalam ayat terakhir Suratun Naba. Perkataan yang berbunyi laita, ya laitani, laita. Laita juga bermaksud mudah-mudahan. Tetapi bezanya ialah laita walaupun terjemahan literalnya bermaksud mudah-mudahan, tetapi mudah-mudahan yang pasti tidak akan berlaku. La'alla mudah-mudahan juga terjemahan zahirnya, tetapi mudah-mudahan yang pasti berlaku bila kita ikut syarat Allah. Tapi laita meskipun terjemahannya mudah-mudahan, tetapi mudah-mudahan yang pasti tidak akan berlaku, iaitulah permintaan golongan kafir saat dia telah melihat azab Allah di akhirat. Orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai Allah, mudah-mudahan aku nak balik atas dunia, biar aku jadi tanah pun tak apa, sebab aku tak sanggup menghadapi penghisaban Allah yang mengerikan bagi kalangan orang kafir. Mudah-mudahan aku nak balik ke dunia. Maka mudah-mudahan laita tidak akan berlaku. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bila Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk kita terima tarbiyah Ramadaniyah, insya-Allah, la'allakum tattaqun, kita akan dikalungkan dan dianugerahkan maqam taqwa untuk kita bawa di hadapan Allah, insya-Allah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila menjelang Ramadan, disebut di dalam hadis Baihaqi. Hadis ini boleh kita beramal dari sudut fadailul a'mal, seperti mana kata Al-Imam An-Nawawi. Iaitulah, hadirin sekalian, kita disuruh istakthiru min arba'i khisal atau kama qala. Kita disuruh, hadirin sekalian, untuk memperbanyakkan 4 perkara. Hadis ini riwayat Baihaqi dan boleh untuk fadailul a'mal, untuk kita nak menambahkan kegairahan ataupun memberikan rangsangan saya tuan-tuan untuk beramal. Dan ia juga disebut atau kama qala oleh Ibn Khuzaimah, banyakkan 4 perkara, terutamanya menjelang Ramadan ataupun sebelum Ramadan. Ramadan kita pertambahkan lagi, kita tingkatkan lagi, perbanyakkan 4 perkara ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, dalam Ramadan banyakkan 4 benda, 4 perkara ini. Fasyahadatu an la ilaha illallah. Perkara pertama yang kita kena banyakkan sekarang, lebih-lebih lagi menjelang Ramadan, ialah fasyahadatu an la ilaha illallah. Banyakkan sebutan la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimah akidah teras kita. Inilah yang akan membedakan seseorang itu ahli syukur ataupun ahli kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimah yang diistilahkan sebagai kalimah thayyibah, kalimah paling afdal untuk kita ungkapkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
sehingga disebut sebagai afdalul zikr. Seafdal zikir ialah la ilaha illallah, dengan sebutan yang penuh ia adalah seafdal zikir. Bila hadis menyebut seafdal zikir ialah la ilaha illallah, dalam hadis Baihaqi yang kita sebut dalam siri Tazkirah Jumaat pada hari ini, dalam hadis Baihaqi, Ibn Khuzaimah menyebut la ilaha illallah, maka itulah seafdal zikrullah. Dan la ilaha illallah ialah ayat Al-Quranul Karim. Bukan sekadar zikir, tetapi ia adalah ayat daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu hadirin sekalian, bila zikir yang terhebat ialah la ilaha illallah, maka di sana martabat kalimah-kalimah lain di dalam ungkapan la ilaha illallah tidaklah sama dengan keafdalan zikir la ilaha illallah. Meskipun kata almarhum Datuk Dr. Harundin, lama dah dibahaskan adakah boleh dizikirkan dengan hu sahaja, la ilaha illahu dalam surah Al-Hasyr, bolehkah dizikirkan dengan hu? Hadirin rahimakumullah, bagi orang yang sudah tidak berupaya untuk nak sebut penuh, dia dalam keadaan nazak, nak keluarkan suara tak boleh dah. Yang dia ingat huwa yakni dia itu dalam hati dia beriktikad, dia itu merujuk kepada Allah. Sebab Allah juga sebut la ilaha illahu. Maka sekalipun berzikir dengan hu itu diizinkan pada syarak, tetapi melihat kepada keupayaan dan keadaan seseorang. Tapi bila kita sihat, kita boleh berjalan, kita segar bugar, ambillah yang afdal, la ilaha illallah. Bila kita sihat, segar bugar, kita zikir hu saja ataupun anta sahaja boleh, tetapi tidak afdal. Tidak afdal. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biarlah hadirin sekalian, kita tidak berat untuk mengungkapkan zikrullah yang afdal. Dan sebaik-baik zikir ialah Al-Quranul Karim. La ilaha illallah jadi hebat kerana ia adalah ayat Al-Quran, merangkap seafdal zikir. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam hadis Baihaqi sebut, perkara kedua yang kita kena istaksiru, perbanyakkan, ialah watastaghfirunah, banyakkan istighfar kepada Allah. Sekarang dalam bulan Ramadan dan momentum minta ampun itu kita teruskan, sehinggalah kita balik bertemu dengan Allah. Perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hadirin sekalian, Ramadan Allah melimpahkan segala kurnia. Tetapi kalaulah kita tidak bersihkan jiwa kita, maka kita bimbang kurniaan Allah itu tidak akan kekal di dalam hati dan jiwa kita. Sebab itu, bersihkanlah jiwa kita dengan istighfar kepada Allah. Maka itu adalah perkara kedua yang disuruh kita perbanyakkan menjelang Ramadan. Sekarang Ramadan lebih-lebih lagi, dan kita cuba untuk sustain, istiqamah dengan kebaikan tersebut. Perkara ketiga hadirin sekalian disebut dalam hadis riwayat Baihaqi.
dalam Ramadan usahakan untuk kita perbanyakkan yas'alunal jannah, banyakkan minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan ucapan dan doa bermohon supaya Allah Subhanahu wa taala mengganjari dan menganugerahkan kita dengan syurga Allah. Dalam Ramadan banyakkan permohonan mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadirin sekalian, kita nak kena berhati-hati. Jangan kita sampai beriktikad, beramal kerana syurga. Kerana kalau kita beramal kerana syurga, kita bimbang ia termasuk di dalam ayat akhir di dalam suratul Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat akhir ayat 110. Dalam ayat akhir Al-Kahfi ini Allah kata faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang berhajat dengan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amal salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyamakan ibadat kamu, tujuan ibadat kamu dengan sesuatu yang lain. Jangan menyamakan, jangan mengangkat satu perkara lain sebagai tujuan ibadat kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Syekh Sya'rawi rahmatullahi alaih, maksud ayat ini ialah jangan kita beribadah, hadirin sekalian, kerana syurga. Kata Syekh Sya'rawi, sepatutnya kita beribadah kerana Allah. Kerana Allah itu ialah anta maksudi. Allah adalah tujuan kita. Syurga penting, tetapi sekadar ganjaran. Syurga bukan tujuan. Syurga itu sebagai ganjaran kita, ganjaran yang kita harap, tapi ia bukan tujuan utama kita. Syurga bagus, penting, motivasi, inspirasi, tetapi sekadar sebagai ganjaran, bukan sebagai tujuan. Tujuan redha Allah, lillah, kerana Allah. Sebab apa hadirin sekalian? Tak boleh kita niatkan amal lil jannah. Sebab tu dalam solat lillahi ta'ala kita kata usalli fardal jum'ati raka'ataini ma'mumal lillah. Kita tak kata ma'mumal lil jannah. Kita tak kata kerana syurga, kita kata kerana Allah. Sebab syurga itu hadirin sekalian ialah makhluk Allah. Syurga makhluk Allah pencipta, Allah khalik. Mana boleh syurga sama level dengan Allah Jalla wa'ala. Syurga penting, tetapi sekadar sebagai ganjaran, bukan sebagai tujuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan disebut dalam hadis Baihaqi, hadirin sekalian, yang keempat ialah wa yasta'idhunah minan niran. Dalam bulan Ramadan banyakkan 4 perkara. Yang keempat kata hadis Baihaqi ialah kita minta perlindungan dari niran, dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan dari neraka. Yang ketiga banyak minta syurga. Yang keempat banyak minta perlindungan dari neraka. Inilah manifestasi daripada untaian doa yang biasanya kita titipkan di dalam Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadirin sekalian kita merupakan ashabul jannah dan bukan dari ashabun nar. Sebab tak tentu, boleh jadi manusia dia menjadi ashabul jannah, dan boleh jadi seseorang manusia itu menjadi ashabun nar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam kehidupan kita hadirin sekalian, untuk kita menjadi ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga, dan kita tidak menjadi ashabun nar, penghuni neraka, maka kuncinya ialah yang pertama kita sebut tadi, iaitulah dalam hadis Baihaqi sebut, teras kepada amal, teras kepada pengabdian. Disuruh kita memperbanyakkan ucapan fasyahadatu an la ilaha illallah, banyakkan ucapan la ilaha illallah. Sehingga hadirin sekalian, kalau dengan undang-undang dunia kita disuruh untuk renew segala hal lesen kita, kita disuruh untuk perbaharui segala cukai kita, dalam Islam Allah dan Nabi Muhammad menyuruh kita memperbaharui akidah kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, senantiasa perbaharui akidah kita dengan ucapan la ilaha illallah. Hadirin sekalian, bila kita sebut kalimah sawa, kalimah tayyibah ini, la ilaha illallah, kata Dr. A.Y. Saleh, seorang pakar perubatan stroke. Dia pakar perubatan, pakar terapi stroke. Dia buat satu kajian di tempat dia. Dia buat satu kajian pesakit-pesakit stroke ni, dia letak satu tempat. Beberapa orang pesakit stroke hadirin sekalian, dia suruh dan dia bagi satu terapi. Terapinya ialah dia suruh pesakit stroke ini mengulang-ulang zikrullah la ilaha illallah. Yang satu lagi, satu bahagian lagi, dia suruh berehat saja. Yang ini berehat dengan zikrullah la ilaha illallah, itu terapi asas dia. Yang ni berehat saja. Maka Dr. A.Y. Saleh hasil finding yang dia temui, pesakit-pesakit stroke angin ahmar yang apabila mereka ini melazimi sebutan la ilaha illallah di bibir-bibir mereka ketika mereka sakit, maka kadar kesembuhan itu berlaku dengan lebih cepat berbanding dengan mereka yang tidak melafazkan ucapan la ilaha illallah. Maka Dr. A.Y. Saleh dia buat kajian dengan la ilaha illallah dari sudut perubatan. Maka Dr. A.Y. Saleh kata dia jumpa pakar qiraat. Apa ada pada la ilaha illallah? Kata pakar kuliah Al-Quran, pada la ilaha illallah ada 6 kali sebutan huruf lam. Huruf lam sebutannya ada 6 kali. La ilaha illallah tu kalau dibilang sekitar 6 kali sebutan huruf lam. Dan huruf lam ini ada satu sifat yang kuat, namanya sifat jahar. Jahar. Selain lam ada sifat inhiraf, sifat melencong. Kena sebut lam al, hujung tepi lidah tolak ke bahagian gigi depan, bahagian atas. Al.
inhiraf. Tapi sifat yang kuat ialah jahar. Jahar dalam ilmu tajwid maksudnya nafas tertahan. Nafas tertahan. Lawan bagi jahar hamas. Macam kita sebut huruf sin. As. Ada s. Itu hamas. Lawannya jahar. Jahar kena sebut huruf tu. Tetapi tidak boleh dilepaskan nafas. Kena sebut tapi nafas tertahan. Bila 6 kali sebutan berlangsung dalam keadaan nafas tertahan, kata Dr. A.Y. Saleh, ini menyebabkan bila kita bernafas sahaja, kandungan karbon dioksida yang kita dilepaskan pada tahap yang lebih banyak. Bila dilepaskan pada tahap yang lebih banyak, hadirin sekalian, bila bernafas saja, karbon dioksida itu dilepaskan pada peringkat yang lebih tinggi, lebih banyak. Ia membantu circulation, peredaran sistem darah seseorang manusia menjadi lebih elok. Sebab huruf lam ada 6 kali disebutkan dalam kalimah La ilaha illallah. Ada sifat jahar, tahan nafas di situ. Bukan tahan nafas berhenti baca. Tahan nafas sambil membaca. Kajian sains, karbon dioksida keluar lebih banyak. Ini membantu sistem pengudaraan pernafasan yang lebih efektif. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, semua syariat Allah ada hikmah yang hebat. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita menegakkan syariat kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketulusan keikhlasan kita hadirin sekalian. Mudah-mudahan untuk Ramadan kali ini, anggaplah Ramadan akhir untuk kita. Kita belum pasti bertemu dengan Ramadan yang mendatang dan selepas ini. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah menganugerahkan kita dengan maqam taqwa di sisinya insya-Allah. Pohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Ustaz Nazrul kerana memberi laluan kepada kita untuk buat pengumuman. Okey, saya ada 2 pengumuman yang penting. Okey. Yang pertama, betul, alhamdulillah mulai hari ini kita dibenarkan merapatkan saf. Okey. Berdasarkan subuh pagi tadi, okey, subuh pagi tadi kita bersetuju, okey, merapatkan saf. Maksudnya sekarang ni merapatkan sejadah. Okey, bukannya merapatkan bahu. Okey, kita merapatkan sejadah. So betul yang ni dikonfirm oleh betul video yang dihantar oleh pihak Jawi. So jadi kita rapatkan sejadah saja. So sebabnya Jawi menetapkan kita dikenaki memakai mask sepenuhnya dan digalakkan membawa sejadah sendiri. Okey, jadi sekarang ni zon solat kita ialah zon sejadah kita. Okey, itu yang pertama. So jadi sekarang ni boleh rapatkan saf dengan merapatkan sejadah bertemu sejadah. Okey, so itu yang pertama. So betul. Jadi sesiapa yang dibenarkan, semuanya dibenarkan, lelaki dibenarkan hadir betul solat Jumaat, okey, yang telah lengkap vaksin, okey, dan tidak berisiko. Okey, silalah maklumkan kepada betul anak-anak buah, okey, kepada rakan-rakan semua, okey, kalau dia betul layak dan tidak ada berisiko, hadirlah sembahyang Jumaat di sini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan, insya-Allah besok kita akan mulakan satu tarawih. Okey, tarawih pertama kita akan mulakan besok. Okey, insya-Allah betul surau Wangsa Melati akan mengimarahkan Ramadan tahun ini dengan membuat solat sunat tarawih 8 rakaat. Okey, kita dah minta kebenaran, dah berjawi tapi belum dapat kebenaran lagi. So kita akan buat solat sunat tarawih 8 rakaat. Okey, mula daripada betul maghrib. Okey, kita akan solat fardu maghrib 15 minit selepas masuk waktu. Okey, kita bagi peluang untuk berbuka 15 minit selepas tu baru kita solat fardu. Kemudian solat isyak
Okey, selepas solat Isyak kita akan buat tahlil. Okey, buat tahlil. So betul, kemudian lepas tahlil solat sunat, betul solat sunat, kemudian kita akan buat solat sunat tarawih 8 rakaat. Lepas tu kita akan buat solat witir 3 rakaat. Okey, selepas witir kita akan buat tazkirah 15 ke 20 minit. Okey, lepas tu kita akan ada moreh dan seterusnya kita akan ada tadarus. Okey, itu yang perancangan kita untuk tahun ni. Jadi borang-borang hiar Ramadan bolehlah kembalikan kepada kita secepat mungkin, ataupun kita akan buat lawatan dari rumah ke rumah pada minggu hadapan. Okey, wangsa murni pada 9 dan 10, wangsa ceria pada 10 wangsa murni 9 Okey, wangsa ceria 10 Okey, manakala wangsa budi pula daripada jalan 1 hingga jalan 6 pada 16 Okey, tetapi sekarang ni kalau untuk memudahkan betul kita semua, okey, kembalilah borang kepada kita secepat mungkin supaya kita boleh update kita punya sistem. Okey, so jadi sekarang ni sekian, kita berdoa, saya berdoa semuanya kita betul Ramadan tahun ni lah Ramadan terbaik untuk kita, dan insya-Allah kita akan betul amalan kita diterima oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة تحدث والشر ولا يصنقان إنك لا شيء صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله
نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperteguhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah dalam melakukan amalan ketaatan demi meraih kejayaan di hari pembalasan. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Menuju Gerban Ramadan. Menjunjung kasih atas perkenan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bagi pelaksanaan SOP baru, khususnya kebenaran merapatkan saf mulai hari ini 1 April 2022 adalah digalakkan kepada semua jemaah untuk membawa sejadah masing-masing dan patuhilah SOP yang baru ini. Sentiasalah memastikan kawalankan diri kerana jangkitan wabak COVID-19 masih berlaku, bahkan turut membawa kepada kematian. Penjarakan 1 meter atau jarak yang berpatutan masih diperlukan dalam melaksanakan semua aktiviti melainkan solat jemaah. Di samping itu, sentiasalah memakai pelitup muka dengan betul dan sempurna dan ambillah suntikan dos penggalak COVID-19 untuk menguatkan imuniti badan melawan virus ini serta mengelakkan gejala yang teruk jika dijangkiti. Semoga kita dapat melakukan amal ibadah dengan khusyuk dan memperoleh rahmat serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang berbahagia, kita akan menyambut Ramadan dalam sehari 2 lagi. Ramadan merupakan bulan Al-Quran, bulan rahmat, bulan keampunan dan bulan ibadah. Pelbagai nama diungkapkan sebagai menggambarkan keutamaan dan keistimewaan bulan ini. Ketibaan bulan Ramadan sangat dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga orang-orang yang saleh. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan tarbiyah yang dapat membina kekuatan takwa melalui ibadah puasa yang diwajibkan sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Kehadiran Ramadan tidak seharusnya dipersia-siakan. Malah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya seharusnya disambut dengan segala bentuk persediaan. Suasana keindahan beribadat pada bulan ini adalah demi meraih rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang taat beribadah dan melakukan amalan kebajikan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan, futtihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin." Bermaksud, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit yakni rahmat dibuka,
pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu, yakni dirantai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan mendidik diri kita agar kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang diwajibkan bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, bahkan lebih daripada itu, ia juga mendidik mata daripada melihat perkara yang haram, telinga daripada mendengar umpatan dan cacian, lidah daripada menuturkan fitnah dan kata-kata nista, tangan daripada melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan kaki daripada menuju ke arah kejahatan dan kemungkaran. Ibadah puasa juga mendidik kita untuk bersifat ihsan dan melaksanakan tuntutan ibadah serta kebajikan dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Justru dalam menjayakan tarbiyah Ramadan ini, marilah kita melakukan beberapa persediaan. Antaranya, pertama, nilaikanlah semula Ramadan yang telah dilalui pada tahun-tahun yang lalu. Apakah Ramadan yang kita telah lalui sebelum ini berjaya untuk membentuk diri kita menjadi seorang Muslim yang benar-benar taat kepada perintah agama? Oleh yang demikian, mulakan tekad dan azam untuk menjadikan Ramadan pada kali ini adalah yang terbaik. Perbetulkanlah niat dalam apa jua ibadah dan amalan kebajikan yang kita lakukan adalah semata-mata mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, persiapkanlah diri dengan bekalan ilmu dalam menghadapi tarbiyah Ramadan. Sesungguhnya ilmu memelihara amalan daripada tertolak. Dalam menghadapi Ramadan, pastinya ilmu penting yang perlu diulang kaji ialah berkaitan puasa, iaitu hukum hakam dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syarak sah dan batal puasa. Begitu juga ilmu-ilmu berkaitan ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyakkan sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Ingatlah bahawa tanpa ilmu, sesuatu amal ibadah itu tidak dapat dilaksanakan dengan betul dan juga sempurna. Ketiga, binalah strategi dan perancangan dalam menghadapi Ramadan agar segala peluang kebaikan tidak hilang begitu sahaja. Antara yang perlu diberikan perhatian ialah kesihatan dan kecergasan tubuh badan agar kita dapat istiqamah melakukan amal ibadah serta solat fardu secara berjemaah, solat sunat tarawih dan juga qiyamul lail. Perbanyakkanlah juga amalan-amalan kebajikan seperti berinfak, menghulurkan sedekah dan memberi makan, terutamanya kepada orang yang berpuasa ketika berbuka. Di samping itu, ambillah peluang waktu untuk kita bertadarus Al-Quran, bertadabbur dan menghayati ayat-ayatnya. Selain itu, basahilah lidah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahawa jika tarbiyah Ramadan dapat kita jayakan, sudah tentu di bulan-bulan yang lain juga kita dapat istiqamah dengan ibadah dan amalan ketaatan. Bahkan kehidupan kita sentiasa terpelihara daripada segala kemungkaran serta dapat mengikis dan menangkis godaan nafsu dan syaitan. Mimbar ingin mengingatkan para jemaah semua, tinggalkanlah segala perkara yang melalaikan seperti banyak berhibur dan menghabiskan masa di media sosial. Inilah masanya untuk kita mengubah gaya hidup ke arah yang lebih baik dengan melakukan perkara yang bermanfaat kepada kehidupan kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibadah puasa juga mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar, bertimbang rasa, saling membantu dan menghormati orang lain. Justru mimbar ingin mengambil kesempatan sempena sambutan Hari Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ kali yang ke-76. Marilah kita semua menjadi pengguna jalan raya yang baik. Tingkatkanlah kesabaran dan amalkan sikap saling hormat menghormati ketika berada di jalan raya.
Kebanyakan kes jalan raya yang ditularkan berpunca daripada sikap setengah individu yang pentingkan diri sendiri, tidak sabar untuk sampai ke destinasi yang ditujui dan tidak menghormati pengguna jalan raya yang lain. Oleh yang demikian, jadilah pengguna jalan raya yang beradab sopan, tidak mementingkan diri sendiri serta mengamalkan sikap hormat dan bertolak ansur terhadap pengguna jalan raya yang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita semua diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Justru Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib telah menetapkan 3 kadar zakat fitrah pada tahun ini bagi pembayar zakat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Ketiga-tiga kadar tersebut telah dipersetujui oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Kadar wajib zakat fitrah pada tahun ini ialah sebanyak RM Malaysia RM7. Ia ditentukan berdasarkan harga beras yang majoriti digunakan oleh rakyat Malaysia. Dua lagi kadar ialah RM Malaysia 14 dan RM Malaysia 21 yang ditetapkan kepada mereka yang berkemampuan dan ingin membayar zakat fitrah secara gandaan mengikut jenis beras yang dimakan. Bayaran zakat fitrah melebihi kadar minimum adalah digalakkan secara sukarela dan tanpa paksaan. Justru marilah kita bersegera menunaikan zakat fitrah setelah memasuki bulan Ramadan, di samping perbanyakkan sedekah demi meraih ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, hayatilah beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, Ramadan merupakan bulan Al-Quran, bulan rahmat, bulan keampunan dan juga bulan ibadah. Ia juga adalah bulan tarbiyah yang dapat membina kekuatan takwa melalui ibadah puasa yang diwajibkan. Kedua, persiapkanlah diri dengan ilmu untuk menjayakan tarbiyah Ramadan. Tingkatkanlah amal ibadat seperti salat berjamaah, berzikir, bertadarus Al-Quran dan perbanyakkan amal kebajikan seperti sedekah kepada yang memerlukan. Ketiga, tinggalkanlah segala perkara yang melalaikan seperti banyak berhibur dan menghabiskan masa di media-media sosial. Ubahlah gaya hidup ke arah yang lebih baik dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat kepada kehidupan kita. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. Bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة
والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yani Petuang Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kazalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ij'al baladana Malaysia آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وآمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang tak melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami dari akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam agihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya wabak COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا والشرف درجة الصلاة.
Sawwu sufufakum fa inna tasmusu min tamam salat. Lakukan sah sama kan belakang kiri dan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس سبحان الله لا حول ولا حول ولا والصلاة على صلي فرض الجمعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر السماء الحليم المسلم ولا نمشي إن الصلاة لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر حمد ورزقنا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية الصلاة السلام عليك أيها النبي الرحمة. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا في العالمين سابد على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله برحمة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. علينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأصحابنا والمشايخنا والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم اختم لنا
لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. من الله